mereka cerita lah. So okey, apa yang kita akan buat pada hari ini, nombor apa ni, kita akan teruskan. Saya akan pada mulanya saya akan tunjuk klip yang sama sekali lagi, tapi dah extend sikit je belakang dia. Ya, extend sikit je dekat belakang dia. Dia punya apa ni, transkrip ni pun ada di sini. Saya rasa tak apalah, kita boleh edarkan transkrip dia dulu. Dalam transkrip ni yang kita extend hujung tu, just for your so that you all be prepared lah, because it's quite sudden kita stop kan. Dia mengatakan, ya, dia mengatakan kalau tak cukup kan kita akan photostat lagi lah, ya. Kalau tak cukup kita photostat lagi. Dia mengatakan, ya, kalau begitu, ya, apa ni, direct lah, ya, at the end, direct PM. Okay, direct PM. Okay, so can we play the video clip one more time? Hopefully the sound system is better. Dah test tadi? Dah. Okay, alright. Okay, lampu bilik. Okay, ni repeat Okay lah, tak perlu. Mic dulu. Repeat. Sebelum ni kan? Yang dulu punya tu. Ada. Okay, saya buat. This is the first one that we showed last week. We showed it. Ni ujung ni, start. Voice di mana? Kan belum Keluar kan? tak keluar. Orang okey, 2 juta batang kayu saja. Besok itu hari Sabtu juga ada cukup ikan. Saya tanya, kita sedang dia. Kita dapat link tidak dapat zahir baru cari bentuk bahasa tapi kurang kita penting kita jadi minta Dah. ini orang yang berhutang dari bola bayar bos ada bos orang untuk kau ini pentingnya kalau kau tidak dari tetapi sekarang sangat betul dari Okay, ya. Ni kalau kita tengok dekat bahagian we are now at the bottom here, yang Aswandin dekat tengah sini kan, dia kata cari juga ruang macam Zahrin. Tadi dia orang tengah negotiate kan, dia kata 2 juta ni sikit, ya. So apa yang dicadangkan oleh the ketua lah dalam rombongan tadi tu,
Dia kata cari juga ruang macam Zarin. Tu yang 2 juta tu dah maksimum dah, ya. Tu dia punya standardize, dia punya tu. So cari juga ruang macam Zarin. Zarin ni bijak. Kenapa? Nak dapatkan projek kerajaan. Selain daripada the 2 million in cash, what is also being offered on the table ialah projek that you can get the secure the government project to get more than the 2 million. Ya. Ni pakai komputer ni. It's okay. Tadi testing okay. Okey. Tak kuat lah. Not loud enough. Okay, tak apa. Teruskan. Kita buat tadi dah. Macam dia apa kata dekat buat dia dapat lebih pada 2 tu. Tu ya. Sedikit ada. Okey, ni pula dia kata kata dah dapat lebih daripada 2 tu, ya. So yang this person who is the leader, nama dia Aswandin, ya. Dia pengerusi Jaringan Melayu Malaysia, NGO. Ni pun ex PKR punya orang lah, pemuda, geng Izam Makno jugalah, ya. So dia kata apa dia tadi yang tak ada, ya. Yang kata dapat lebih daripada 2 juta, dia kata tak ada. So orang yang tengah negotiate tu kata sedikit adalah, ya, sedikit, lebih sedikit, ya. Terus, ya. So, dan dia cakap tentang projek, ya. Dia kata projek bergantung pada proposal. And then Zamil, tadi tunjuk gambar tadi boleh? Yang mana? At the end tu. Gambar tadi at the end. Zamil ni Azwandin, ni Zamil. So Zamil ni dia duduk dekat sikit dengan mikrofon. So suara dia jelas. Yang Azwandin ni jauh sikit. That's why bila dia banyak bercakap tapi suara dia tak berapa jelas. Kalau you orang betul-betul nak you get the clip, then you can try and increase the voice and listen betul-betul lah. Dia kata project depend on the proposal. Then Zamil kata, yalah kalau masih tak puas hati nak lagi, then direct lah, ya. Direct PM. Okay, so kita stop di situ. Okay, alright, this is the first clip yang kita tunjuk dulu. Hanya penambahan. Number 1, I dah namakan Mr. Ketua dalam rundingan ini, Aswandin, dan I dah kaitkan apa yang Zamil cakap dengan go direct to the PM. Okay. Saya pun nak beritahu bahawa Mustafa Kamil Ayub dalam ceramah dengan saya, ni you kena check dengan dia lah, Mustafa Kamil Ayub, when he lost the timbalan presidency of PKR, he was approached. Dia telah didatangi oleh seorang, minta dia keluar PKR, form satu NGO. Lepas tu dia kata dalam soal funding ni jangan risau, Datuk Seri Najib, we can go to Seri Najib. Tu you check dengan Mustafa Kamil Ayub. Alright, I give you links lah, you can call and then you tanya and you get the information lah. Ni cerita pada you orang lah. Okay, so ni dah link dengan PM. Ni Aswandin. So last time you call Zamil, you got the response daripada Zamil. This time you call Aswandin pula. You cuba dapat the response from Aswandin. Okay, now we tunjuk the second clip. This is the new clip. Shorter but clearer. Dia punya transkrip dia pun ada kat sini. Kita dah siapkan. Start. Saya pun dari asal PKR. Kawan-kawan saya Salamin itu semua. Lepas itu ini Samsul Iskandar John dan sebagainya, ramai kawan-kawan lagi. Kadang-kadang
Okay. Very short. But this one, before Aswandin ni datang, dia cerita, Zamil ni cerita. Semua kawan-kawan lama-lama dia. Datuk Rashidin pun ada. Dia sebut juga nama. Ya. Ni semua kawan-kawan lama. This is their modus operandi. Dia cari orang yang dia rasa tak puas hati. Orang-orang yang mungkin dia yakin takkan disenaraikan balik. Dia sebut sekarang ada 31. That was at that time lah. So this gives you an idea. Bila PKR ada 31 seat, you orang kena buat some investigative reporting lah. Ya. Sekarang ada 31. Mana 31 MPs. Ya. Ada ke pernah ada 31? I pun tak ingat lah. Tapi sekarang ni dia kata lebih daripada separuh takkan disenaraikan balik. Bila lebih daripada separuh takkan disenaraikan balik, so dia sebut Datuk Rashidin, dia sebut Ajis Ketere, dia sebut orang-orang yang mana masuk dalam dia punya senarai hit list dia. This is their modus operandi. This is the way they identify orang yang tak puas hati, yang boleh dipanggil untuk nak lompat. Okay. So saya harap this also further goes to prove further bahawa memang ada satu usaha yang gigih, yang teratur, yang tersusun. It's not just sembang-sembang kosong-kosong. Dia dah senaraikan, dia dah identify, and these people are the ones who are being offered. Orang yang dia rasa tak puas hati tu, yang Zamil pun mengaku dia orang ni semua dah jumpa dia, ataupun dia pergi jumpa dia, dialah yang pergi jumpa, bukan mereka ni datang jumpa dia. Dia yang pergi jumpa. These are the targeted MPs, dan dia punya operasi ataupun dia punya matlamat ialah untuk nak beli MPs ini. So inilah demokrasi negara kita ni tercabar dengan budaya politik wang yang ada kekuatan kewangan hasil daripada amalan kronisma. Semalam tuan-tuan dan puan-puan semua dah dengar, di antara mereka Tan Sri Syed Mokhtar yang diberikan kontrak-kontrak, sengaja nak jadikan orang yang kaya-kaya, yang MP MPBN pun defend. Dengan adanya kekayaan yang sebegitu rupa, mudah nak beli ahli-ahli parlimen as and when required. Okay. Ni budaya politik kotor yang diwujudkan, yang mana akhirnya it puts into question the whole reasoning behind our parliamentary democracy punya sistem. Apa maknanya? Kita bertanding, rakyat pilih, kita menang, lepas tu kita dibeli. Dan akhirnya yang menang, parti yang menang, gabungan yang menang, coalition yang menang, kalah. Because tak ada jaminan everyone will be steadfast. If you're offered 2 million, you're offered 5 million, you're offered 10 million, you're offered 15 million, you're offered contracts for the next 30 years. Everybody may have his price. So our democratic system, kita belanja dalam kita punya bajet berapa? 360 juta. Campur dengan keselamatan dan sebagainya tadi, PJ Selatan kata 600 juta duit rakyat. And this is subverted by this kind of practices. You win the elections, then you lose all your candidates because they all get bought over. Ni yang masalah. Okay. So maybe sebelum maybe Charles for the DAP. I just would like to say one issue. One is that the name of the Prime Minister is being used here repeatedly. This is quite clear that the number that I'm mentioning is Gunakan. So I think it is time that the Prime Minister comes out and says openly that he's got nothing to do with this effort to clear his name once and for all. Because not only here but in other circumstances where people have crossed over, the Prime Minister's name is being used.
that we are representing the Prime Minister, and here we have evidence. The name of the guy mentioned the PM's that he's representing the PM. So the PM has to come out and say that he is not involved in this effort or any such effort such as this. I think this is important. Otherwise, these free rangers, these free riders, if you want, are going to abuse the system that we have and use the Prime Minister's name to do that. I think this must come to a stop. Okay. So ni ada skrip yang ada transkrip yang untuk video yang kedua ni pun ringkas. Tak apa, ni just to show dia punya modus operandi. And I think Zamil pun dia tak boleh nak nafi lah, ya. It's quite obvious lah, ya, apa yang dia sedang lakukan. And at the same time, saya minta tuan-tuan kalau boleh hubungi Aswandin dan hubungi juga Mustafa Kamil Ayub. Minta daripada dia. Dia dah ceramah. Dalam 2-3 ceramah dia dah sebut. Tapi it never gets caught. It's never been in the papers. Mungkin pasal dia tak ada bukti, tapi dalam ceramah dia cakap, ya. So dia boleh cerita pengalaman dia di mana selepas dia kalah jawatan pertandingan timbalan presiden dalam PKR, he was offered by somebody yang nak form NGO. Lepas tu orang tu kata, financing, don't worry, we can see Najib. Ya. Tu apa yang Mustafa Kamil cerita pada saya. Tuan-tuan boleh tanya dia. Okey, ada apa-apa soalan? Yang klip tadi tu berapa minit tadi? 4 minit. The first one was about 4 minit. Yang the second one ni I think tak sampai seminit lebih sikit juga. Tak sampai seminit pun. Yang Azwandin ada tadi. Yang Azwandin ada tu dalam 4 minit, 4 minit. Tu saya dah tunjuk minggu lepas. Tapi sekali lagi lah, korang puas hati ya. Saya main dekat rumah dengan speaker ni okey. Tapi kat sini tengok tenggelam. Besar sangat kot bilik ni. Tak tahulah. Ya. Ni Dato' Rashid Din pun ada. Mungkin boleh tanya dia kalau nak. Kalau nak. So, any questions? Sebenarnya membabitkan MP PKR. Dia pasal dia tumpu pada PKR. Macam saya sebut last week, dia want to build an image. They want to give an image, an impression that PKR ni tak boleh diharap. Ya, ada banyak masalah. Lalu bila dah menang, calon-calonnya akan lompat. Bukan kerana dibeli, tapi lompat, tak puas hati. Kerana apa? Kerana Anwar lah, kerana inilah, itulah. Itulah dia punya cerita. Dia nak buat begitu terhadap PAS dengan DAP tak boleh. Because we are long, well-established parties that have been in the political arena over 30 years. 30 years, PKR baru. So dia nak create an image, nombor satu. Nombor dua, dia punya contact ni pun personal contact. Macam si Zamil, Aswandin memang bekas-bekas PKR, ya. So diorang lah yang ada kontak-kontak dalam, tanya siapa yang tak puas hati, siapa yang ada masalah, ya. They are like macam mana nak kata, these people who look for ada masalah je, dia come and take, macam vultures lah juga kan, opportunist ni macam vulture lah, ya. Tengok orang dah sakit, dia datang nak bantai, ya. Tu yang dia cari peluang, ya. This is the way that the UMNO agents or the BN agents are working dalam masyarakat kita, ya. Saya nak masyarakat memikirkan apa yang akan terjadi kepada sistem politik negara apabila you have this cooperation ni di antara this capitalist who are created by the political authority, yang kaya raya, dia pula bantu the political authority. Bila political authority tu dah jatuh, dia orang ni datang beli pasal duit dia ada. Kenapa? Kerana dia nak kontrak dia berterusan, ya. So they have the funds, ya. Inilah I think you have apa ni, cooperation ataupun the linking di antara the political and the business community. Help ni. Dia kalau kerajaan ni jatuh, dia takkan dapat kontrak lagi. Lalu orang yang dapat kontrak besar-besar ni bantu kerajaan supaya kerajaan ni akan kekal. Bila dia perlukan duit, dia orang bagi duit. Beli orang, ya. Dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ada 30 bilion. Kalau Anwar ada 30 bilion, kita dah boleh beli dah semua dah. BN ni orang lama dah kita merintah. Okey.